Dia putih. Okay, hi. Hello guys. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, berjumpa lagi dengan saya, Amy HSHS, iaitu di dalam Cinemi Channel Studio, channel fiction seram anda. Mungkin ada yang dah lama menanti tentang video terbaru daripada Cinemi Channel Studio. Okay guys, so malam ni sekarang 8 hari bulan 7 itu video ni dibuat. Okay, di mana pada malam ni saya akan ceritakan tentang kisah seorang budak yang indigo ataupun yang dah terbuka mata batin dia dan boleh nampak macam-macam kelibat itu dan ini. So mungkin ada di sekitar kita ada kawan-kawan ataupun anak buah ataupun anak kita ataupun saudara mara kita yang dia memang seorang indigo. Okay, indigo ni adalah seorang yang dah terbuka mata batinnya dan boleh nampak bermacam-macam benda-benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Okay guys, so cerita pada malam ni, okay, jangan lupa sebelum korang tonton cerita ni habis-habis, korang kena tekan button subscribe dulu. Okay, sebab button subscribe ni dia percuma dan tak perlu bayar apa-apa. Sebab kalau korang tekan butang subscribe ni, itu adalah amal jariah korang dan sedekah korang buat saya. Dan insyaAllah jika ada rezeki lebih, saya akan sedekahkan apa yang saya dapat dekat YouTube ni kepada orang yang memerlukan. So guys, bantu saya untuk upgrade dan memperbaiki dalam channel ni. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, butang like dan butang share, dan jangan lupa komen. Okay, jangan lupa korang komen kat bawah ni. Bukan sekali gigi saya lekat kat sini. Okay, cut. Okay, so sebagai amal jariah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Dan sekiranya butang subscribe anda itu akan berikan saya lagi orang berbesar hati untuk membuat lagi cerita-cerita fiction seram untuk anda. Okay guys, stay tune. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen Cinemi Channel Studio, channel fiction seram anda. Aku ingat lagi masa aku kecil, waktu tu umur aku dalam 3 tahun rasanya. Dan aku ni seorang anak indigo. Dan atau lebih yang paling senang kita nak faham ni, budak yang dah terbuka mata batin ataupun mata hijab. Mungkin ada yang dah tahu kan. So memang aku boleh nampak semua apa yang manusia biasa tak boleh nampak dengan mata kasar mereka. Okay, mula-mula tu memang aku rasa ketakutan. Sebab yelah, kita tak pernah nampak benda yang kita selama ni tak pernah nampak. Okay, dan benda tu yang kadang-kadang sangat mengerikan. Dan kata orang memang kata orang macam mana memang dengan muka yang sangat-sangat menakutkan. So tapi kadang-kala juga rasa macam apa kata orang, macam best jugalah sebab kita nampak apa yang orang lain tak nampak. Okay, tapi bila lama-lama tu aku dah rasa macam biasa. Dan kadang-kala rasa macam tak best lah sebab mereka ni selalu datang dengan cara yang mengejut. Tiba-tiba kita tengah jalan dekat suatu tempat, tiba-tiba dia pop. Kita pun terkejut. So kadang-kadang tu rasa macam tak selesa jugalah diorang datang dengan cara mengejut kan. Okay, so
aku nak ceritakan kisah aku di mana waktu tu aku dengan kawan-kawan sepermainan aku, ialah budak-budak kan. Okay. Masa tu kita orang bermain kat tepi sawah atok. Sawah atok ni dekat belakang rumah je. Tapi taklah jauh sangat kan. Tapi nak pergi ke sana tu kena lalu ada sedikit hutan. So kita kena lalu dekat hutan tu dulu. Sebelum nak sampai ke sawah ni. So bila kita tengah jalan-jalan tu, memang kadang-kadang yalah dia hutan, tapi yang hutan ni dia taklah tebal sangat. Dia kata orang jarak dia lebih kurang dalam 100-200 meter je lah macam tu. Taklah yang kata orang nak sepanjang perjalanan tu dia hutan je, memang taklah kan. Dia dari rumah, lepas dari rumah ni, lepas tu dalam 100-200 meter, lepas tu sebelah tu dah sawah atok. So memang kalau tiap petang tu memang kami budak-budak ni memang selalu main dekat sawah atok ni. Yalah, siapa yang tak pernah rasa kan duduk kampung yang memang ada sawah ni. So bila petang-petang tu memang kita orang akan bermain-main dekat tepi sawah atok ni, dan bila atok tak ada kat sawah, yang tu memang peluang kita orang lah. Apa lagi, memang kita orang akan okey, kita lepaskan gangguan ni dulu. Okey, kita teruskan bila atok tak ada kat rumah tu, yang tu memang peluang lah. Memang peluang untuk kami di budak-budak ni untuk terjun ke dalam parit ke tepi sawah atok ni. Dan tiap kali aku lalu dekat hutan tu, memang banyak aku nampak makhluk kat sana. So memang bukan seekor, bukan 2 ekor, tapi memang orang lebih daripada 10 tu memang memang ada. Okay. Tapi yang mereka ni memang taklah mengganggu. Kadang-kadang tu macam contoh lah kan, contoh macam ponti dia ada dekat pokok, dia paling-paling pun dia cuma tengok-tengok, dia senyum-senyum. Itu apa yang aku nampak. Mungkin korang boleh bayangkan apa yang korang nampak bila berjumpa dengan makhluk yang macam ni. Okay. So kalau memang dengan mata kasar ni, dia memang kita tak boleh nampak apa-apa. So bila kita lalu dekat hutan tu, kita just tengok pokok kayu, memang tak ada apa-apa lah kan. So kalau sebelah petang tu, sebelum maghrib memang aku kena balik ke rumah. Okay. Dan bila aku balik selepas maghrib, dia kata orang, bukanlah aku takut dengan makhluk tu, tapi sebenarnya aku ada lebih takut lagi daripada makhluk tadi tu. Yang aku takut ni, dia tunggu dekat pintu rumah sambil pegang rotan. Kalau tak rotan tu, dia memang tali pinggang. Yang tu memang dia lagi tak. Saya lagi takut daripada makhluk jin ke apa. Hantu-hantu ni memang saya lebih takut. Okay, so malam ni ada sedikit gangguan. Tadi bunyi motor, sekarang bunyi pipe. Okay, so kita teruskan dengan cerita-cerita. So pernah satu ketika tu, aku memang terlambat balik dari bermain. Jadi memang aku masa tu memang dah gelabah, takut, sebab confirm lah ya. Aku dah standby kat pintu rumah kan, dengan rotan dia sekali. Rotan dia tu kalau aku nak bayangkan, kalau nak besar ni boleh tahan juga kan. So aku cepat-cepat lari nak balik rumah. Guys,
Masa tengah dalam perjalanan tu, kan aku lalu dekat hutan kan. Tiba-tiba ada seekor ular sawa lalu kat hadapan aku. Masa aku tengah lalu, tiba-tiba ada ular. Dia lalu je dekat depan aku. Nak kata besar tu boleh tahan juga, besar-besar lebih kurang macam ni lah badan dia. So memang masa tu memang aku stop jalan, memang aku tak berani lah. Sebab jalan besar gila weh. Jadi aku nak lalu, so aku biarkan je ular ni dia lalu dulu. Sambil aku tengah lalu tu aku duduk dulu kan, sebab penat lah lepas main. Tapi yang herannya, tiba-tiba ada ular kat sini ni. Sebab selama ni aku memang tak pernah nampak haiwan berbisa kat sini. Sebabnya hutan ni dia panjang, dia letaklah yang panjang sangat kata orang. Macam mana aku nak cakap, kena bayangkan tapi dia kat kawasan sebelah-sebelah ni ada juga rumah-rumah, ada juga yang kawasan rumah-rumah berdekatan dengan hutan ni juga. Ada juga kebun-kebun dekat sebelah-sebelah ni pun ada kebun-kebun juga. Jadi memang nak kata ada ular tu memang orang susah kita nak nampak. Dan ini yang paling memang kata orang suspend gila. Apa yang aku nampak, ular ni dia lalu tapi tak nampak kepala dan ekor dia. So aku hanya nampak badan dia je. Aku tak nampak mana kepala dan mana ekor. Jadi aku pun tunggu. Ekor tak ada, kepala pun tak ada. So memang masa ni memang aku dah gelabah gila-gila. Tapi dalam masa yang sama tu aku berundur lah sikit. Tiba-tiba ada dekat belakang ke, tiba-tiba kat tepi ke ada ular, kepala ular je ni, habis aku kena makan. So masa tu memang aku tengah fikir yang orang kena pukul pun kena pukul lah, apa boleh buat daripada kita kena makan ular. So tunggu. Ular yang lalu kat depan aku ni tak habis-habis dia lalu. So masa tu aku ambil keputusan untuk ikut di jalan besar. Walaupun agak sedikit jauh, so memang aku terpaksa lah. Kalau tak memang lagi teruk aku kena pukul nanti. Dan bila je aku berpaling nak pergi ke jalan raya besar ni, selangkah je aku lalu, bila aku toleh ke belakang balik, tiba-tiba ada manusia berbadan ular. Betul-betul berdiri di depan aku. Masa tu memang aku tak tahu nak buat apa-apa. Jadi aku menjerit dengan sekuat hati aku. Dan masa tu apa yang ada fikiran aku nak lari je.
So aku pun lari lah. Kan, aku lari. Tapi tiba-tiba aku rasa macam ada sesuatu yang sedang melilit kaki aku. Dan bila aku tengok, ekor ular tadi sedang melilit kaki aku tadi. Dan lantas aku pun ditarik oleh ular tadi menuju ke dalam semak. Tapi dalam masa sama tu, aku still minta pertolongan dan menjerit-jerit dan mengharap ayah ataupun aku dapat dengar jeritan aku masa tu. Aku dibawa ke sebuah gua yang tidak jauh dari tempat aku ditarik tadi dan aku lihat manusia berbadan ular tu sedang mundar-mandir di depan aku. Masa tu aku memang menangis tak henti-henti sebab aku memang ketakutan yang amat sangat. Inilah first time kita tengok benda-benda macam ni. Biasa kita nampak pontianak, pocong, orang genderuwo kan. Yang tu kita dah terbiasa nampak, tapi ni first time kita nampak manusia berbadan ular. Dan masa tu manusia berbadan ular tu pun bertanya kepada aku, "Kenapa takut? Jangan takut. Aku adalah penunggu di hutan ini. Dan aku sudah lama memerhatikan kau, wahai budak." Aku masa tu memang nangis je, memang tak henti-henti aku nangis. Sebab aku tak dapat nak cakap apa-apa. Yelah masih budak kan, bukannya tahu apa-apa kan. So masa tu manusia berbadan ular tu pun berkata lagi pada aku, "Jangan takut. Aku siluman Raja Ular yang memerintah kawasan hutan ini. Jangan kau takut padaku. Aku juga adalah penjagamu. Aku hanya mau kau mengenaliku." Masa tu apa yang terlintas dekat fikiran aku masa tu, aku pun jerit lah kuat-kuat, "Aku nak balik, aku nak balik." Balasku. Dan siluman Raja Ular itu pun bercakap lagi, "Aku akan pulangkan kau kepada keluargamu setelah aku memberikan sesuatu kepadamu." Tak nak, aku nak balik. Lepas tu aku balas balik lah apa yang siluman Raja Ular tu cakap. Setelah beberapa lama tu, tiba-tiba aku terdengar jeritan ayahku memanggil nama aku. "Udin! Udin! Kau kat mana? Udin! Udin! Udin kat sini ayah!" balasku. Masa tu aku hanya dapat lihat ayah aku tak jauh dari tempat tu. Mungkin dalam 10-20 meter je. Tapi yang herannya, ayah aku tak nampak. Yang aku ada dekat sini. Pelik kan? Jadi aku pun kuatkan semangat untuk lari. Tapi bila aku lari je, ekor siluman ular tadi tu menarik aku balik. Berkali-kali juga aku cuba untuk lari, tapi tetap juga tak dapat. Dan siluman Raja Ular tu pun masih bercakap lagi, "Jangan kau takut. Aku penunggu di hutan ini dan aku jugalah yang menjagamu selama ini. Aku hanya ingin memberikan kau sesuatu dan ini sangat berguna kepadamu. Jadi janganlah engkau cuba untuk melarikan diri sebelum aku memberikan benda ini kepadamu." Dan masa tu ayah aku tak buang masa. Ayah aku lakukan azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan setelah tu baru ayah aku nampak kedudukan aku kat mana.
Jadi ayahku pun berlari ke arah aku dan membawa aku pulang ke rumah. Dan masa tu aku memang sangat yang menggigil, ketakutannya amat sangat. Dan akhirnya ayah aku membawa aku ke pusat perubatan Islam untuk menutup mata batin aku. Dan tak tahu tak apa yang dikatakan oleh perawat tu. Mata batin aku ni memang tak dapat nak tertutup sepenuhnya kerana ia adalah semula jadi dan mungkin akan terbuka bila-bila masa sahaja. Dan kini aku sudah berumur 25 tahun. Mata batin aku semakin hari semakin terbuka. Sebabnya masa ni aku sering nampak kelibat-kelibat makhluk halus di mana-mana, tak kira di rumah maupun di pejabat ataupun dalam perjalanan balik kerja ataupun pergi kerja. Kadang-kadang waktu aku lepak pun aku nampak juga. So aku nak cerita dengan kawan-kawan aku, mungkin kawan-kawan aku tak percaya dengan apa yang aku nampak. Dan berbalik pada cerita tadi, setelah kejadian tu aku tidak lagi ikut jalan hutan tu. Sehinggalah aku berumur 25 tahun sekarang, aku dah memang tak pernah lagi lalu kat hutan ni. Dan masa aku balik ke rumah tu kan, aku masih lagi terdengar suara memanggil nama aku. Udin! Udin! Kau datanglah padaku. Aku inginkan memberikanmu sesuatu sahaja. Dan tiba-tiba masa aku buka mata tu, aku nampak kelibat ular tu dekat depan pintu. Jadi aku pun berlari ke dapur, tapi tiba-tiba aku terjatuh kat dapur. Dan bila aku buka balik mata aku, rupanya aku cuma bermimpi je. Tapi kali ni aku rasa bukan mimpi je. Sebabnya dekat kaki aku masih ada kesan lilitan ular tadi. Dan memang aku tak akan lupakan mimpi aku tu sampailah sekarang. Okay guys, so macam mana dengan cerita tadi? Adakah ia dapat menghiburkan hari anda? So jangan lupa bantu saya untuk bangunkan lagi channel ni dan perbanyakkan lagi kisah-kisah fiksyen seram untuk anda. Dan kebanyakan kisah-kisahnya adalah ditulis oleh saya sendiri dan juga saya dapat daripada fans dan juga orang ramai, dan daripada kisah-kisah yang saya dapat juga dan saya adaptasikan dalam bentuk fiksyen seram. Dan cerita ni tadi sebenarnya ada kaitan dengan kawan saya sendiri. Okay, sebenarnya cerita ni ada kaitan dengan kawan saya sendiri. So saya adaptasikan ceritanya dalam bentuk fiksyen seram supaya cerita ni tidak mengaibkan mana-mana pihak. So guys, jangan lupa subscribe tu adalah sedekah korang untuk saya dan sebagai amal jariah untuk korang. Jadi jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, share, dan sekiranya ada apa-apa jangan lupa tekan komen dekat bawah. Korang komen juga kat bawah apa-apa penting dapat membantu saya untuk mengupgrade ataupun menambahbaikkan dalam saya punya video semua. Okay,
So jangan lupa tetap support Cinemi Channel Studio, channel fiction seram anda. Assalamualaikum.